Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Terima kasih yang berbahagia pengurusi majlis kita, yang saya kasihi, saya hormati pengurusi Surau Nurul Ikhlas. Siapa nama tadi? Tuan Haji Hasin dan tim ahli jawatan kuasanya. Saya juga dengar tadi ada bersama kita Datuk Nazir Masjid dekat ni ya. Datuk Qudus, Masjid Al-Quddus. Baik. Dan seterusnya saya kira semua para hadirin yang terdiri daripada mungkin pemimpin setempat, para asatizah, para ibu bapa, para tuan-tuan haji, perempuan hajah, termasuk juga anak-anak kita yang sama-sama memperuntukkan masa yang ada ini untuk kita memanjangkan keberadaan kita dalam rumah Allah pada malam ini. Semua yang saya muliakan, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Surau Nurul Ikhlas kerana memberikan kepercayaan kepada saya dan juga begitu juga pasti tuan-tuan untuk saya dapat bersama dalam majlis ini, dalam taman syurga ini. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana saya tahu bahawa dengan sebab ruang inilah saya dapat bertemu dengan saudara-saudara saya, keluarga seagama saya, rakan sahabat saya. Dan saya sangat mengharapkan, ya Allah, jadikanlah ya Allah pertemuan ini adalah satu pertemuan yang akan mengeratkan ukhuwah Islamiyah antara kita sesama kita. Itu yang pertama. Kalau tak dapat yang lain, dapat yang ni pun, ini adalah anugerah Allah yang sangat besar. Kerana saya yakin kasih sayang, ukhuwah adalah satu benda yang mungkin di akhir zaman kita tak rasa berharga. Kita tak rasa bahawa berharganya kasih sayang seperti mana sahabat dan golongan salafus salih zaman dahulu yang rasa bahawa kasih sayang ini adalah satu benda yang mesti, yang mereka kena usahakan, bahkan mereka perjuangkan. Jadi harapan saya pada malam ni untuk kita, ya Allah, jadikanlah dengan asbab pertemuan ini, ya Allah, tautan hati antara kami sesama kami makin meningkat. Kalau tak, masakan Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah jadikan mereka golongan VVVIP pada padang mahsyar nanti. Orang yang akan dapat lindungan arash, lindungan Allah, hari mana tidak ada lindungan melainkan hanya lindungan Allah. Dan salah satu daripada kelompok itu adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Adalah 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Wa tafarraqa, berpisah mereka berdua juga kerana Allah. Jadi kita harap itulah kita, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, semua yang dikasihi, harapan saya adalah Allah dah panggil kita, Allah dah jemput kita. Maka tuan rumah biasanya menghidang dengan makanan yang lazat. Tadi saya dengar pihak surau kita
menawarkan, Masya Allah, bukan biasa-biasa punya catering, cross border daripada Pilah katanya, ya. Saya kebetulan 2 hari daripada area Pilah tu, dan dia orang jamu 2 hari tu masak lomak, masak lomak, masak lomak. Nampaknya jodoh dengan masak lomak, entah-entahlah malam ni, entah-entah. Jadi malam ni tuan-tuan, jangan macam kata pihak surau, jangan balik, kerana makanan yang diinfak itu berkatnya berbeza dengan makan kalau kita makan di mana-mana tempat lain. Jadi jamah dan makan, kerana kalau kita tak jamah dan tak makan, lama-lama orang tak nak infak. Sebab bila infak, makanan tu membazir dan orang buang. Jadi pahala kita bukan sekadar orang menginfak, tapi kita menyambut dan menyahut infak orang itu juga sebenarnya pahala. Jadi jangan balik tuan-tuan, awal kita sama-sama jamah rezeki yang ada. Dan begitulah apabila tuan rumah dengan tetamu. Maka apabila kita menjadi tetamu Allah, maka Allah juga akan menjamukan kepada kita. Apa yang Allah jamu kepada kita dalam majlis ini? Faham. Dan sebab itu saya berdoa pada Allah, ya Allah, tambahkanlah kami faham dengan asbab kami sama-sama duduk dalam majlis kami pada malam ini, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya lihat tajuk yang bakal saya bincang ini antara pangkat dan amanah. Dan saya kira dianya sangat dekat sebenarnya, bukan dengan PRN sebab dah lepas dah, tetapi mungkin dengan kesungguhan kita untuk membina masa hadapan surau kita, sebab tak lama lagi juga kita akan ada pemilihan di peringkat surau, ya. Jadi saya nak mengajak kita berbincang pada malam ini tentang tajuk ini, dan saya nak melihat dia kepada fungsi surau An-Nur, rumah Allah ini. Sebab bila kita faham surau ini, maka siapa-siapa saja yang mengambil jawatan untuk menguruskan surau rumah Allah ini, dia mesti sesuai dengan tujuan kerana apa surau ini dibangunkan. Kita jelas, ya, sebab daripada setengah tempat, kadang-kadang oleh kerana pengurusan itu menjadi sangat teknikal, menjadikan kadang-kadang kita lupa dia punya core business dia apa. Jadi akhirnya kita masuk di dalam menerima jawatan tetapi tak dapat melaksanakan tanggungjawab asas bagi sebuah masjid dan sebuah surau. Jadi saya nak berbincang pada malam ni tuan-tuan, satu tajuk yang tentang ianya tetapi semua kita perlu tahu. Cuma saya hanya berharap semua yang saya muliakan, saya ingin menjadikan duduk saya dengan di hadapan tuan-tuan yang saya muliakan adalah sebuah muzakarah. Ya, bukan sebuah ceramah tetapi muzakarah. Perbincangan. Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke? Allahu Akbar, baik sungguh. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Tempat lain kalau ceramah-ceramahlah, kenapa nak kena muzakarah pula? Tapi di sini Masya Allah, ini satu permulaan yang selesa untuk kita berbincang insya Allah. Dan saya juga suka mengambil kesempatan, ya, kalau mana-mana pun saya suka buat benda ini. Ada masa kita perlu ambil masa kita berdoa bersama-sama. Jadi sambil-sambil saya berbincang, mungkin di celah-celah tu, mungkin saya selitkan dengan doa yang kita bacakan bersama-sama. Sebab saya dan kita percaya dengan hadis Nabi, kata Nabi, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikah yatlubuna hilakadz dzikr. Nabi kata Allah mencipta ada satu makhluk malaikat yang disebut malaikat sayyarat. Malaikat ini Allah cipta untuk mencari di manakah ada halaqah zikir, mana ada majlis ilmu. Dan Nabi kata apabila malaikat tersebut mendapati di tempat itu adanya halaqah itu, hafu bihim, malaikat akan kita rasa di hadapan muka kita. Kita akan rasa tersentuh di belakang kita. Kita akan rasa pada bahu kita. Kita akan rasa pada bahu kiri kita. Malaikat berada di atas ubun-ubun kita. Dan malaikat ini akan tetap ada
sehinggalah saya menyebut perkataan yang paling sedap didengar dalam ceramah. Sebab perkataan yang paling sedap didengar dalam ceramah ialah sekianlah sahaja. Ya, betul tuan-tuan, jangan. Sebab kita kadang-kadang mengantuknya, Allah tersengguk, orang belakang picit, kita kata tak apa, I'm okay. Mengantuk bukan main, ya Allah. Tapi dengar penceramah kata sekianlah saja, cerah biji mata tuan-tuan tak tahu terbang ke mana mengantuk tadi. Jadi insya-Allah sebelum saya menyebut sekianlah sahaja, maka malaikat tetap bersama dengan kita, maka saya cadang jom kita ambil kesempatan membaca doa bersama-sama. Kerana saya berharap perbincangan kita pada malam ini, sebab ilmu itu adalah milik Allah. Saya yakin siapa pun yang duduk di atas kerusi dan ada di atas meja di meja ini, mereka takkan mulakan ilmu melainkan dengan bertasbih terlebih dahulu. Ilmu tak dimulakan dan ilmu takkan masuk kalau kita tak tasbih terlebih dahulu. Apa tasbih yang kita baca, semua yang saya kasihi? Siapa mungkin boleh bantu saya? Apa tasbih yang kita baca bila kita bercakap soal ilmu? Saya sedang tanya. Sedang bertanya tak boleh dengar. Tanya dia kena jawab. Kalau dengar dia tak ada jawapan. Apa agaknya semua yang saya kasih sekalian? Tasbihnya adalah saya dah dengar apa dia? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam tafsir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, ya, At-Tafsir Ad-Durrul Manthur, At-Tafsir bil Ma'thur, apabila malaikat ditanyakan tentang nama-nama, maka mereka bertasbih. Dan tasbih malaikat itu menjadi tasbih bila kita nak bercerita tentang ilmu. Dan kita kata, Maha suci Engkau ya Allah. Kita kena sucikan terlebih dahulu supaya jangan rasa ilmu yang kita faham, ilmu yang kita sampai kita punya. Ya, sebab tu para malaikat berkata dalam tafsir tersebut, innal ilma, setelah kita tak rasa bahawa ilmu kita melainkan apa yang Allah ajar, maka jadilah kata malaikat, innal ilma minka walaka. Ilmu ini dari Engkau ya Allah, dan bila kami dapat, tujuannya adalah untuk kami dekat dengan Engkau ya Allah. Baik, alhamdulillah kita dah tasbih dan kita mulakan perbincangan semua yang dikasihan tajuk kita pada malam ini. Tetapi saya mungkin tidak membincang tajuk ini secara tepat kepada antara pangkat dan amanah dalam konteks rumah Allah, ya. Saya tak konteks di luar rumah Allah, ya, tak konteks dalam negara, dalam negeri, dalam daerah. Saya nak cakap dalam konteks terpenting. Sebab yang terpenting dari sebuah negara dan daerah bukan daerah dan negara, tetapi masjidnya. Maknanya kalau kita boleh membina pasak terbaik di musalla dan di masjid kita, maka sebenarnya nanti kita akan dapati bahawa keberkatan, kerahmatan Allah itu akan mula melimpah keluar daripada masjid ini, insya-Allah. Baik, oleh kerana saya kata kita nak mula dengan doa, tuan-tuan, jom kita mula dengan doa sama-sama, insya-Allah. Boleh tadi kan? Baik. Doa ini kita boleh nampak dalam azkar Imam Nawawi dan disebut ma'thur kerana dirujuk kepada doa yang sering dibaca oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar yang begitu hebat, kita tahu tentang kehebatan Sayyidina Umar, dia membaca doa ini. Jadi saya rasa saya dapat merasai dan kita juga rasa bahawa kita perlukan doa ini untuk kita bincang. Sebab kita bincang sebenarnya bukan satu benda yang penting tetapi benda yang terpenting. Apa dia?
musalla. Siapa yang nak ambil amanah, dia kena faham benar-benar dan kita support benar-benar siapa saja demi untuk kita akan dapat selari dengan apa yang kita nak bincang pada malam ni insya-Allah. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Okay, kita 3 kalikan doa ini. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Baiklah, kita baca, kita tahu makna doa ini adalah wahai Allah, perlihatkanlah kepada hatiku ini ya Allah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran dan engkau rezekikanlah kepada aku ya Allah untuk aku mengikutinya. Dan ya Allah, perlihatkanlah pada mata hatiku ini ya Allah kebatilan itu kebatilan dan rezekikanlah aku ya Allah untuk menjauhinya. Kebaikan dan kebatilan boleh diikut dan boleh ditinggal dengan syarat mesti mata hati kita dapat melihat terlebih dahulu kebenaran dan kebatilan. Jadi kita nak bincang satu benda yang saya ulang terpenting dan kita baca sebagai mukaddimah doa ini agar Allah buka hati saya, kita semua untuk dapat melihat benarkah penting perbincangan kita pada malam ini. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Istajibillahumma du'ana ya Allah wa haqiq fika raja'ana wa adkhilna fi hirdi lutfikal masun bisirri qawlika innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik, semua yang saya kasih sekalian, baik. Tadi saya katakan bahawa apabila kita bercerita tentang musalla, kita katakan dah surau, ya, dan apatah lagi surau kita ni surau Jumaat, ya. Mungkin dari segi teknikalnya dia adalah bukan tak lagi dipanggil masjid, tetapi hakikatnya, ya, apabila kita dah buat Jumaat dan kita dah buat semayang secara tak pernah putus jamaahnya, maka sebenarnya di satu sudut yang lain ini adalah sebuah masjid. Baik, semua yang saya kasih sekalian, dalam riwayat Imam Tabrani, ya, dalam Mu'jam, Al-Hakim Mustadrak, menyebut satu yang kita renung pada malam ini setelah kita melihat dengan mata hati. Ya. Sahabat ada bertanya pada Nabi satu soalan, ma khairu al-biqa'i fil ardi? Ya Rasulullah, apakah tempat terbaik di atas muka bumi? Apakah tempat terbaik di atas muka bumi? Baik. Ada riwayat yang panjang. Nabi jawab, la adri hatta as'ala Jibril. Fasa'ala Jibril faqala la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Baik, saya ringkaskan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tempat terbaik di atas muka bumi? Supaya kita sedar kita sedang berada di mana. Mungkin kita sangka bahawa bangunan yang gemerlapan, bangunan yang tinggi, bangunan yang hebat, itu adalah tempat terbaik. Maka sahabat tolong tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah tempat terbaik? Apa jawapan Nabi SAW? Inna khairal biqa'i fil ardi al-masajid. Masjid. Kata Nabi, tempat terbaik di atas muka bumi ini adalah masjid. Nah, alhamdulillah, saya katakan tadi bahawa kita berada pada surau An-Nur, surau Nurul Ikhlas, ya. Surau Nurul Ikhlas
adalah merupakan surau Jumaat, maka tepat apa yang disebut oleh Nabi, kita sedang berada di tempat terbaik. Sehingga dikatakan bahawa orang yang datang, ya, maaf saya tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan duduk selesa ke tak sekarang ni? Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan rasa selesa, supaya saya takut tuan-tuan tersinggung, saya mohon izin untuk lanjutkan. Ada sambungan daripada hadis tadi. Apabila Nabi ditanya tentang tempat apakah terbaik, maka bila dijawab oleh Nabi, ditanya kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi, tempat terbaik adalah masjid-masjid, dan Nabi menyebut tentang orang terbaik di rumah Allah yang terbaik. Orang terbaik di tempat terbaik pula. Ya. Cuma saya nak sebut jadi rasa macam sangat rasa tak sesuai. Ya. Tak apalah, oleh kerana saya nak sambung, saya sambung saja. Maka kata Nabi, wa khairu ahliha, dan sebaik ahli masjid-masjid itu adalah awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khurujan. Ialah orang yang paling awal datang dan paling akhir keluar. Jadi saya tak berani, saya tak ada hak nak bercakap sebab saya tadi bukan masbuk pada jamaah yang kami geng-geng lewat. Okay? Sedangkan Nabi kata orang terbaik di tempat terbaik ialah orang yang paling awal datang. Siapa agaknya ya? Baik. Kalau macam tak tahu, ada lagi satu tawaran kedua, wa akhiruhum khurujan, dan orang paling last keluar. Kita tengok siapa last sekali keluar. Ya. Baik, nak bagi tahu, ulama kata maksudnya apa dia? Bukan masalah awal, biarlah masalah awal akhir itu adalah satu cara, tetapi sebenarnya orang yang selesa untuk duduk lama dalam rumah Allah. Sebab ada orang dia boleh datang tapi tak selesa, rimas, ya, rimas. Rasa-rasa kalau boleh duduk-duduk dah, lepas saja duduk, kalau boleh nak keluar dengan cepat. Ya. Kita pun bukan tak tahu, kadang-kadang di tempat kita ni pun juga. Hari Jumaat sebagai contoh, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, belum sempat ambil nafas, dengar bunyi motor. Cuba bayang siapa yang boleh daripada saf, terbang ke motor dan start motor untuk bunyi ketika nafas imam belum habis. Hanya mungkin planet daripada planet Krypton saja yang boleh. Superman, tapi kalau Superman dia terbang, dia tak naik motor. Nak ceritanya bukan tak boleh datang, tapi tak selesa nak datang, rimas nak duduk lama. Sebab tu saya tanya tadi, kalau tuan-tuan rasa selesa tak? Ya, sebab kita kadang-kadang jumpa kawan di kedai mamak, tengok jam lah pukul 3 dah rupanya, 3 pagi tuan-tuan. Tak sedar sebab terlampau selesa, ngam sangat kursi itu, ngam sangat suasana itu. Dan Nabi sebut, orang yang kalau dia lama dan maksudnya tenang, maka itulah orang terbaik. Ya Allah, jadikanlah kami orang terbaik. Saya nak petik semua yang dikatakan. Sebab apa? Supaya kita nampak, Masya Allah, kalaupun duduk lama pun dah merupakan satu benda yang sangat mulia di sisi Allah, apatah lagi mengurus rumah Allah yang orang rasa senang untuk duduk lama. Kita urus. Siapa yang bertanggungjawab nanti akan mengurus. Kemudian pegawai-pegawai kita yang meneladani para jamaah, betapa besar pula pahalanya. Ya. Cuba bayang semua yang saya kasih sekalian. Dalam satu hadis yang saya petik daripada Musnad Al-Harith ibn Abi Usama. Dalam musnad ini menceritakan tentang satu keadaan manusia di padang mahsyar nanti. Dan kita tahu semua yang saya kasih sekalian, kita hidup akan sampai waktu kita mati. Semua orang dalam ini akan melaluinya, mahu atau tak mahu, bersedia atau tidak. Kemudian bila dia masuk di alam barzakh, dan kemudian ada alam barzakh, kemudian akan bangun. Dan bangunnya adalah pada hari yang disebut sebagai hari dibangunkan, Yaumul Ba'ath. Dan ketika manusia mula dibangunkan pada ketika itu, manusia dalam keadaan yang sangat sengsara. Manusia dalam keadaan sangat takut. Yauman abusan qamtarira. Hari yang masam mencuka wajah-wajah manusia.
Dalam keadaan manusia sangat takut, ada manusia yang merasai matahari itu seperti satu jengkal di atas kepalanya. Manusia yang merasai satu kaki, satu depa di atas kepalanya. Dalam keadaan peluhnya berbuih-buih pada ketika itu. Ada yang terheret pada mukanya, ada yang terheret pada belakangnya. Dan kita tak tahu kita macam mana, semua yang saya kasih sekalian. Namun marilah saya nak petik dalam Musnad Al-Harith ibn Abi Usamah, Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada malaikat tentang manusia di hari padang mahsyar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut aina jirani. Aina jirani. Aina jirani. Kita tahu makna secara literalnya adalah Allah bertanya pada malaikat, wa huwa a'lam, Allah Maha tahu. Tetapi supaya kita tahu, Allah bertanya, di manakah jiranku, kata Allah. Di manakah jiran aku, kata Allah. Di mana jiranku, kata Allah. Mungkin saya daripada Sungai Buloh takut salah di kita punya definisi jiran. Kalau kita duduk di Seri Kembangan, jiran kita ialah yang duduk di Johor Bahru, kan? Tak, saya nak cek bagi betul ke tak? Oh tak ya, alhamdulillah, samalah kita. Jiran ni ialah orang yang duduk sebelah kita. Kalau rumah teres, jangan terkejut, kita tidur kat sebelah rumah kita tidur malam sebelah dengan jiran selang 4 inci je. Kalau kita celik tengoklah, tidur sebelah muka dia. Cuma nasib baik ada bata. Ada dinding. Kalau angkat dinding, ya Allah, tidur sebelah dia rupanya. Itulah dia jiran, maknanya rapat sangat. Sekarang cuba bayang ketika manusia dalam keadaan sengsara di padang mahsyar, Allah bertanya, di manakah jiranku, kata Allah. Maknanya di manakah hamba-Ku yang sangat dekat dengan aku. Allahu Akbar. Siapa tak nak jadi jiran Allah? Tetapi malaikat bertanya, man dzalladzi yanbaghi ay yujawiraka ya rabbal izzah. Man dzalladzi yanbaghi. Masa mungkin ada seseorang yang boleh menjadi jiran kepada engkau, wahai Tuhan yang maha mulia. Kita pun tahu bahawa izzah Allah adalah tak sama dengan makhluk. Kerana makhluk kita mengambil ruang dan tempat, maha suci Allah daripada ruang dan tempat. Kerana ruang dan tempat hakikatnya adalah makhluk. Maka Allah itu bersifat tidak bergantung kepada makhluk. Maka malaikat bertanya, man dzalladzi yanbaghi ay yujawiraka ya rabbal izzah. Mari kita dengar dengan hati kita. Kita dah biasa mendengar ini, tetapi marilah kita buka pintu hati kita untuk kita nak lihat betapa ada benda berharga yang penting untuk kita lihat sama-sama. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, wa huwa a'lam. Allah tanya, aina ummarul masajid. Aina ummarul masajid. Di manakah, kata Allah, manusia yang dulu di dunia sering mengimarahkan masjid. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawa manusia itu adalah merupakan makhluk yang sangat dekat untuk Allah tolong dia pada hari yang sengsara tersebut. Siapa tak nak ambil peluang ini, semua yang saya kasih sekalian. Dan kan itu semua yang saya katakan, saya nak bawa kita melihat, Masya Allah, rupanya rumah Allah ini bukan macam bangunan lain, dan organisasi yang kita ada dalam rumah Allah ini tak sama dengan organisasi lain, sebab dia adalah merupakan satu nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut terlebih dahulu kerana kata cerdik pandai, sesuatu benda berharga hanya akan berharga setelah kita tahu dan menghargai harga benda tersebut. Jadi kita harap kita semua yang ada dalam ni, siapa saja yang memimpin surau Nurul Ikhlas, dia tahu bahawa sebenarnya inilah satu tempat yang sangat berharga di sisi Allah, yang kita tak boleh sedikit pun melihat dengan secara seperti mengurus organisasi yang lain. Maka kan itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, mari kalau macam tu kita bincang apa yang patut ada dalam sebuah masjid ataupun surau, ataupun apa yang mesti ada dalam surau Nurul Ikhlas. Saya tengok jam berkelip-kelip, maknanya ada 4 minit lagi ya. Betul ya? Betul. Kita akan azan, kita ada 4 minit lagi untuk azan. Tuan-tuan, saya rasa saya sempat bertanya,
Semua yang dikasih sekalian, apa yang mesti ada dalam sebuah masjid? Ya. Okey, alhamdulillah saya dengar jawapan. Kita bincang sama-sama tuan-tuan. Sehingga kita tahu, oh ini yang mesti ada dan siapa yang memimpin, dia mesti adakan benda itu. Okey, ruang solat, mesti ada ruang solat. Alhamdulillah. Mesti ada Bilal. Ya, ada yang nampak Bilal penting, jangan tak ada Bilal. Tadi kata imam. Lagi tuan-tuan? Ya, mesti ada pula jamaah. Itu saya kira lebih umum. Sebab apa? Sebab dalam jamaah tu ada Bilal, dalam jamaah tu ada imam, dalam jamaah itu ada makmum. Baik. Maknanya sebuah rumah Allah mesti ada jamaah. Baik. Apa yang mesti ada pada jamaah? Apa yang mesti ada pada jamaah? Oh, memang tajuk kita nampaknya kan. Jawab. Okay. Jom kita cari tuan-tuan. Sebab inilah yang mesti ada. Kita cari jawapan apa yang mesti ada dalam sebuah masjid. Ini benda yang mesti ada dalam sebuah masjid yang kadang-kadang surau atau masjid. Saya sebut masjid, tuan-tuan faham ya, samalah. Kita jangan nanti, oh ni kami surau Nurul Ikhlas, bukan masjid Nurul Ikhlas. Tak. Semua yang dikasih sekalian. Jom kita cari jawapan. Orang kata kita chunking down. Sampai kita nampak, oh ini benda yang mesti ada dalam masjid. Dan kalau orang tanya, apa yang mesti ada dalam surau Nurul Ikhlas, benda ni. Saya sambil nak cakap, akan tengok jam ya, supaya orang kata timing tu cantik sikit lah. Ya. Apa tuan-tuan? Alhamdulillah kita dah makin nak jumpa jawapan dia. Ya? Ha? Masya Allah ya, okey. Dia kalau jawapan tu dia macam nak dapat dah, tiba-tiba dia dia perlu tapi dia keluar sikit. Ya? Ilmu, taqwa, pengurusan, pengisian, apa dia? Baik, semua yang dikasih lihat, apa dia? Memang kena azan dulu lah. 1 minit lagi. Jadi alang-alang nak cerita sebenarnya, supaya nanti tak terganggu kita punya momentum untuk kita buka pintu hati kita. Sebab benda ni benda paling penting. Dan bila kita nampak benda paling penting, setiap kita berperanan untuk laksanakan benda itu, apatah lagi orang yang mengambil amanah tersebut. Jom kita dengar azan. Sebab azan tadi sebut Bilal tadi kan? Ya, sebab dah tak ada yang time waktu tu dah tak ada dah. Menunjukkan memang bila-bila masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik. Sidang jamaah yang saya muliakan, sebab kuliah ni namanya kuliah maghrib kan. Kalau nama kuliah maghrib dan isyak kena sampai sahur baru habis tuan-tuan. Macam inilah ya, kita anggap sebagai lepas ini waktu kecederaan lah. Boleh macam tu. Waktu sebenar dah habis dah tuan-tuan. Jadi kita pakai waktu kecederaan. Dan pihak surau kata insya-Allah kalau jam sekarang ni saya anggarkan dalam setengah jam lagi. Tuan-tuan ada bateri lagi ke? Ada ya? Masya Allah. Baik. Tadi kita berbincang semua yang dikasihan untuk kita tahu dengan pasti apa yang mesti ada dalam sebuah rumah Allah. Rumah ini milik Allah, bukan milik makhluk. Tempatnya sangat mulia, kita dah bincangkan sehingga tak ada tempat yang lebih mulia daripada tempat ini. Dan kita nak cuba bincang betul-betul apakah sebenarnya yang mesti ada dalam sebuah rumah Allah. Tadi kita dah cerita dan semuanya alhamdulillah menepati. Jangan tuan-tuan katalah jawab sia-sia je. Tak tuan-tuan. Semuanya betul. Cuma kita sedang cari dia punya, orang kata apa tu? Dia punya apa tu? Intipati dia tu. Dan benda ini mesti ada. Kalau tak ada benda ni, yang lain yang kita sebut tadi sebenarnya dia akhirnya tidak berharga dan tidak bernilai. Baik, kita dah cari. Apa tuan-tuan? Kita cari intipati dia. Apa yang mesti ada? Ya? Imarah. Okey, imarah itu sebenarnya dia adalah konsep. Imarah itu adalah konsep. Dalam tu banyak benda yang kita kena buat dan kita nak dapat perkataan tu tuan-tuan.
Sebab kalau imarah, apa yang mesti ada di sebuah masjid? Imarah, betul. Tetapi apa benda yang lebih teras pada imarah? Ya, ya. Mhm. Memang kita di sini kalau dah mula azan, memang dah fokus untuk solat ya. Jadi bercakap-cakap soal dunia ni dah macam dah tak berapa nak gayanya kan. Lepas tu jawapan macam tak berapa nak bagi dah ke gayanya. Sedangkan tuan-tuan berbincang dalam untuk majlis ilmu, kita memberi cakapan tu mendapat pahala sedekah. Bukan main tuan-tuan ya. Pahala sedekah ditulis oleh malaikat untuk kita. Baik, saya dengar sebenarnya satu jawapan tadi. Saya dengar, tapi mungkin dia macam datang sekali je, ya. Macam tempat yang lain ada tak ada tu tuan-tuan. Dia macam dapat dah tapi dia tak ada pula. Yang intipati tuan-tuan. Tolong saya. Apa dia? Ukhuwah. Baik. Kita dah jumpa ukhuwah. Baik. Bagaimana apa yang ada di dalam ukhuwah? Alhamdulillah, ya. Maknanya tuan-tuan, kita cuba bayang, kita ada jamaah tapi tak ada ukhuwah. Nilai dah jamaah kita? Tak. Alhamdulillah. Baik. Saya nak tanya sebab kita kata tadi, benda ni mesti ada dalam masjid kita, mesti dalam surau kita. Kita sebut macam-macam perkara tadi. Baik, kita imarah, tetapi dalam imarah masjid tersebut tak ada ukhuwah. Ada nilai ke imarah tersebut? Baik. Kalau kita dah nampak bahawa ukhuwah adalah merupakan benda teras, baik, kita pergi lebih dalam. Apa lebih dalam daripada ukhuwah? Ukhuwah itu maknanya silaturrahim, silah, hubungan. Yang menjadikan bolehnya hubungan adalah kasih sayang. Sekiranya kita bertanya apa yang perlu ada dalam sebuah masjid, jawapannya dengan cepat adalah kasih sayang. Dan apabila kita tahu itu mesti ada dalam sebuah masjid, saya datang ke sebuah masjid, saya masuk ke mana-mana masjid, saya datang untuk memberi kasih sayang, menerima kasih sayang. Sebab kadang-kadang kita tak tahu untuk apa kita datang ke rumah Allah. Sedangkan itu benda paling teras yang kita dah tak nampak. Dek kerana kita tak nampak, kita ada masjid, kita ada jamaah tapi tak ada kasih sayang. Dan akhirnya Allah pun sebut tentang orang Yahudi dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an. Sebab kita sebut jamaah. Kamu menyangka, kata Allah tentang orang Yahudi, jamaah. Mereka dalam jamaah. Wa qulubuhum syatta. Allah kata, tetapi hati mereka hancur berantakan. Adakah benda yang sama kita nak letak dalam rumah Allah kita? Baik. Semua yang saya kasih, jom kita buat beberapa study case. Saya nak bagi macam selesa sikit catatan saya tuan-tuan. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, apa yang mesti ada dalam surau Nurul Ikhlas? Tak berapa kuat lagi ke saya cakap tadi? Ke tak setuju? Kasih sayang. Tak, kasih sayang tak penting pun. Baik, saya tanya sekali lagi tuan-tuan. Sebab benda ni tuan-tuan, bagi kita sebut, bila kita sebut, kita ikrar. Dan bila kita sebut secara mindanya adalah kita akan lebih ingat. Baik, mohon izin saya bertanya sekali lagi tuan-tuan. Apa yang mesti ada dalam surau Nurul Ikhlas? Baik, clear kan? Oh, mana tu? Oh, okey. Kasih sayang. Oh, okey. Baik, semua yang saya kasih sekalian, oleh kerana kita datang ke rumah Allah, kita jadi seorang jamaah, tak kira imam, tak kira makmum, tak kira AJK, tak kira pengerusi, tetapi kita terlepas pandang rupanya benda yang mesti ada adalah kasih sayang. Dan itulah amanah, itulah tanggungjawab yang kita kena bina. Dan bina ini oleh semua orang. Dan siapa yang menerima amanah, lebih besar amanah untuk dia membangunkan kasih sayang. Semua yang saya kasih sekalian, saya cakap, tapi benda ni sedih. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, bukan zaman dulu, zaman sekarang. Sebab tu kita kata tadi bahawa dalam sebuah masjid, kita perlu ada keselesaan. Ya, kita perlu keselesaan. Tapi di zaman Nabi, tuan-tuan, kalaulah dia masuk pertandingan masjid cantik berlawan dengan Masjid Nurul Ikhlas, Masjid Nabi, zaman Nabi awal-awal kena buang dalam list, tuan-tuan. Macam mana
lantainya daripada karpet 1 inci 2 inci ke? Allahu Akbar. Hanya pasir saja dia punya lantai dia. Dinding hanya dibuat bukan dengan batu bata tetapi tanah liat yang dipadat, dijemur, disusun, dan kemudian tiangnya bukan konkrit tetapi batang tamar yang diketam, bumbung bukan shilling plaster tetapi daripada pelepah-pelepah tamar. Itu pun cover 3/4. 1/4 langit adalah dia punya bumbung dia. Maknanya kalaulah kita kata keselesaan yang dikatakan bahawa kita kena, sebab tu kadang-kadang bila kita rasa kita kena ada kapet. Betul tuan-tuan, jangan lepas ni tiba-tiba koyak kapet pula. Ini bukan zaman Nabi. Tak tuan-tuan. Ya, aircon yang kita bawa buang tak payah sebab zaman Nabi tak ada aircon. Bukan begitu tuan-tuan. Benda ini perlu tetapi ada benda yang lebih perlu. Dan kerana masjid Nabi itulah, maka Nabi SAW fizikalnya sangat daif. Tetapi masjid itulah yang kemudian menjadi asas membina dan terbenanya tamadun Islam yang bertahan selama 1000 tahun. Bukan pada kapetnya, bukan pada airconnya, tetapi yang kita sedang bincang. Kerana Nabi bina jamaah dan dalam jamaah itu terbina kasih sayang. Tapi saya nak cerita ni tuan-tuan, benda yang tak best. Kita pergi ke Masjid Nabawi pada hari ini. Ramai yang mungkin pergi haji atau umrah. Saya nak tanya pengalaman kita. Adakah tuan-tuan kita masuk bila azan dilaungkan, kita menunggu waktu solat dan kemudian bila selesai solat, orang di sebelah kita tak kira daripada Turki, daripada Afrika, daripada negara Arab, dia tengok kita, dia beri senyuman, dia tegur kita, dia salam, dia peluk kita. Saya nak tanya tuan-tuan, adakah benda tu berlaku? Kan? Satu realiti yang menyedihkan. Datanglah satu waktu, mungkin hampir 100,000 orang datang. Ya. Datang dia masuk ikut pintu. Tetapi hanya bawa diri masing-masing dan kemudian tak pedulikan tentang orang lain, maka datanglah setiap jamaah dan sebab itu datang begitu ramai tetapi datang dan pergi, tak ada langsung. Mereka ada jamaah tetapi tidak ada kasih sayang. Apa jadi bila kita hanya ada jamaah tetapi tidak ada kasih sayang? Kita hilang sama sekali kekuatan Islam itu sendiri. Tak ada siapa peduli kita. Maaf cakap tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi luar negara kan, kita pergi ke lapangan di England sebagai contoh, Heathrow. Kita tengok muka macam orang Malaysia ni, nampak daripada jauh kan, tapi jaga-jaga sebab kadang-kadang orang Mexico pun lebih kurang muka kita kan. Tapi bila dekat-dekat, cakap macam orang Kedah, Masya Allah. Kita pun terus, dia tengok kita tengok dia, Masya Allah. Yang ni seorang dari Johor, yang ni seorang daripada Perlis. Rasa dekat Johor dengan Perlis. Sebab jumpa di New York, di LA, di England. Tetapi saya sangat sedih dan tuan-tuan setuju bahawa sebenarnya benda sama tak berlaku bila kita berada di Masjidil Nabawi. Kita tak berlaku ketika berada di Masjidil Haram. Kita tak rasa benda tersebut. Hatta tuan-tuan, jangankan orang saudara kita daripada Turki, bukan daripada Afrika, bukan daripada negara Arab, bukan daripada saudara kita daripada Indonesia, bukan daripada Thailand, yang kita tak peduli. Orang Malaysia pun kita tak peduli tuan-tuan. Tengok, dia punya apa tu? Tag, bukan kita punya company. Bukan travel agent kita. Ini pesaing kita. Tengok muka tuan-tuan, cuba bayang, tengok muka kali. Berlaku tak berlaku? Kenapa dia jadi berlaku? Sebab semua yang datang berhimpun di Masjid Nabawi pada hari ini ialah mereka yang hasil daripada masjid-masjid yang ada negara-negara umat Islam. Yang dalam masjid ada jamaah tetapi tidak ada kasih sayang, tidak ada ukhuwah. Dan kita rasa okey tak sayang saudara kita. Kita tak rasa macam, aku ni bersalah rupanya. Aku datang dalam rumah Allah, tapi aku tak sayang. Kita tak rasa bersalah sama sekali. Kita begitu pandai melihat wajah saudara kita dalam hati. Tak ada perasaan apa-apa. Yang ni sahabat tak faham tuan-tuan. Sahabat tak reti. Nabi ajar hatta aqalna, maknanya sampai kami faham betul-betul. Sampai sahabat tak faham, tak pandai. Kalau tengok saudara, tak ada perasaan.
Mereka takkan tumpahkan pandangan pada saudara, melainkan dalam hati perasaan, ya Allah sayangnya pada saudaraku. Minta maaf tuan-tuan, saya cakap secara general. Mungkin tuan-tuan, dah kami okey. Ustaz jentah mana daripada, memang surau saya nama surau As-Sabirin tuan-tuan. Apalah sangat ini, Nurul Ikhlas. Kami punya nama surau pun Masya Allah tuan-tuan, alang kepalang hebat tuan-tuan. Ikhlas ranking paling tinggi, ni dia punya nur. Saya takut buat secara generalization. Dah Ustaz, kami okey. Kami pandang saudara kami dalam hati, ya Allah sayangnya, ya Allah. Jangan kami dengar kalau dia ada masalah. Kami mungkin bangun sembahyang hajat 2 rakaat. Doa pada dia, ya Allah tolong, sambil menangis, tolong. Ini sahabat buat tuan-tuan. Tengok dalam Sunan Ibnu Majah, Abu Zar menyatakan bahawa aku dalam solat sunat, aku takkan berhenti mendoakan saudara aku. Paling tidak 70 orang dalam 2 rakaat solat aku. 70 orang dan aku sebut nama-nama mereka dan nama ayah dan datuk mereka. Maknanya bukan minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sebut nama seorang-seorang. Sebab mereka datang daripada kilang. Sebab masjid menjadi kilang. Dan keluar produk yang begitu bagus. Kita ada kilang tetapi produknya Masya Allah tak tahu. Ya? Saya tak tahu dia keluar kat mana. Kita ada kilang tetapi produknya tak tahu di mana. Orang tengok, ui, besar, hebat bangunannya. Ya? Tetapi kilang itu kelihatannya bising. Masa tak bising dengan azannya. Macam kilang, tuan-tuan kita tengok. Kalau lagi kilang, klong-klang, keluar asap. Macam itulah masjid kita, bising. Tetapi orang menunggu produk. Tak ada pun produk. Saya cakap ni untuk muhasabah tuan-tuan. Bukanlah, macam marah ke saya cakap? Takkan. Kita cakap daripada hati kita tuan-tuan. Kita ada masjid, kita ada jamaah, tetapi kita terlupa rupanya dalam rumah Allah yang terpenting adalah kasih sayang. Kasih sayang. Dan sebab itu tuan-tuan, Nabi berjuang. Siapa nak ambil jawatan, dia buat kerja Nabi sebenarnya. Siapa nak ambil jawatan mengurus sebuah rumah Allah, dia ambil kerja Nabi SAW untuk bangunkan kasih sayang. Dan antara benda yang kalau boleh tuan-tuan, boleh tak malam ni kita cuba praktik. Kita cuba-cuba je praktik. Boleh tak tuan-tuan? Kita cuba praktik tuan-tuan. Kita cuba tuan-tuan. Kita cuba tuan-tuan. Boleh ke? Berat nak cakap ni tuan-tuan. Sebab dalam masyarakat Islam ilmunya berdegar-degar tapi amalnya sunyi sepi. Sehingga dikatakan cerdik pandai, ilmu tanpa amal hanya aksesori. Tak beri kekuatan pada kita. Ya, ada setengah orang aksesori rumahnya apa dia, pinggan apa tu? Letak dalam apa tu? Kalau muslimah boleh cakap, dia akan cakap apa nama pinggan-pinggan yang Korek. Oh tu macam-macam, nuri taki segala macam, ya. Pot mirian segala macam keluar letak, ya. Tapi makan pinggan plastik melamine. Kalau untuk pinggan okey, tetapi kalau untuk ilmu dibincang tapi tak nak amal, itu hanya aksesori yang tak beri kekuatan. Sebab tu orang barat tak pernah takut kepada orang Islam sebab hanya ilmu mereka dalam buku. Kenapa semua yang dikasih orang takut pada Amerika? Kenapa orang takut pada Amerika? Bagi tahu saya. Ya? Mereka berani. Orang lain pun ada kekuatan senjata. Tapi kenapa dia orang takut pada Amerika? Bagi satu, bagi nampak clear tuan-tuan. Apa yang dia praktis sebenarnya? Baik. Kenapa orang lain tak boleh kata apa? Dia ada satu benda sebenarnya. Kuasa tu masih general. Ada satu benda sebenarnya. Apa dia? Saya tak dengar. Apa dia? Ada satu benda tuan-tuan. Kita pun yakin bukan main, ya Allah. Ada satu benda tuan-tuan. Power itu dia represent apa tuan-tuan? Nuklear. Sebab dia ada senjata nuklear. Dan
Negara Islam ada saintis-saintis yang alim tentang nuklear. Orang takut ke? Sebab knowledge saja. Yang ni ada. Sebab tu bila mana dalam sebuah masyarakat hanya bincang ilmu tapi tak ada amal, tuan-tuan, orang tak pernah takut pada umat Islam. Kita hanya teori dan teori hanya aksesori. Aksesori tak boleh bagi apa pun kesan. Baik, semua yang dikasih lain. Ada satu benda. Malam ni saya nak ajak lah insya-Allah ya. Tapi bila tuan-tuan bila saya ajak tu sebab saya ajak dengan penuh kasih sayang lah. Ya. Baik. Antara ciri jamaah, apa dia tuan-tuan? Tadi kita sebut kasih sayang. Kasih sayang ada dalam hati insya-Allah. Ciri dia, kita tengok ciri lahiriah. Dia apa tuan-tuan? Soalan saya ni kebat sangat ke tak kan? Biasa-biasa je. Biasa je. Ha? Allahu Akbar. Apa tuan-tuan? Okey, hormat, menghormati. Tuan-tuan? Saya salah cakap ke? Apa tuan-tuan? Istiqamah. Lagi tuan-tuan please. Baik, saya bagi clue lah. Kalau kita solat ya, Nabi memang suruh kita solat jauh-jauh kan? Ha? Kena rapat. Kalau dalam konteks soft lah. Maknanya kena rapat. Sebab rupanya rapat adalah satu cara untuk merapatkan hati. Jarak adalah satu bentuk jaraknya hati. Dalam hadis riwayat Muslim kita tahu bagaimana Nabi satu hari keluar nak mengimamkan solat. Hatta kada ayyukabbar, hampir Nabi nak mengangkat takbir, fara'a rajulan badiyan sadruhu, mendapati seorang dia tu lurus dan dia tak sama dalam rapat orang lain, maka Nabi berhenti, Nabi memandang ke arah jamaah dan Nabi sebut perkataan ni tuan-tuan. Kata Nabi apa dia? La tusawunna sufufakum. Tolonglah luruskan saf betul-betul tuan-tuan, kalau tak la yukhallifannallah baina wujuhikum, atau kalau tidak Allah memang benar-benar pecahkan hati kalian. Rupanya tuan-tuan, saf yang lurus, teratur dan rapat adalah simbol kepada rapatnya hati kita. Boleh tak tuan-tuan malam ni saya nak jemput tuan-tuan, kita duduk rapat ke depan. Saya nak kita semua rapat ke depan dan duduk sampai memang betul-betul rapat. Kita cuba malam ni tuan-tuan. Saya jemput semua, saya nak jemput semua orang. Allahu Akbar. Orang depan kena panggil orang belakang. Mailah. Mai kita sama-sama bina jamaah yang ada kasih sayang. Simbol dia ajarnya adalah dengan rapat. Baik tuan-tuan, saya sedang tengok jam. Berapa lamalah insya-Allah surah Nurul Ikhlas ini insya-Allah mampu merapatkan saf serapat mungkin tuan-tuan. Allah. Okey. Tuan-tuan jangan rasa macam lah dia ni nak arah. Tak. Bukan arah-arah tuan-tuan. Kita cuba buat malam ni. Baik. Jemput lagi tuan-tuan. Rapat makna mesti sentuh tuan-tuan. Mesti sentuh. Kalau tak sentuh tu tak nama rapat. Ya. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Ha? Tak biasa. Okey. Oleh kerana tuan-tuan rapat, saya sebenarnya tuan-tuan, mak saya pesan jangan duduk lebih tinggi berbanding orang yang kamu muliakan, Zul. Tapi bila tuan-tuan jauh, saya tak rasa bersalah tuan-tuan. Tapi bila tuan-tuan rapat, saya dah rasa macam tak selesa saya nak duduk lebih tinggi pada tuan-tuan. Ha? Ya? Tak, saya tak tengok. Ada yang ambil gambar hantar kat mak saya kan. Habis. Tu yang saya tak berani tu. Tak apalah. Tuan-tuan sanggup berubah, saya juga kena berubah. Tuan-tuan sanggup membuang kebiasaan demi kerana Nabi. Saya sanggup. Saya kena berdirilah tuan-tuan. Ya, saya tolak sekejap. Sebab memang kalau tidak lagi saya tak selesa tuan-tuan. Ya, baik. Masya Allah.
Uh, kalau saya nak tengok, saya minta tuan-tuan tengok keliling je. Tengok, ya. Baik. Sepintas lalu kalau orang tengok cara kita sekarang dengan cara tadi, mana yang kelihatan lebih kuat ukhuwah? Jangan ambil hati saya. Dia memang nanti kan kita cakap nanti kan ustaz mula dia kecil hati dia live group pula. Tak tuan-tuan. Saya tanya dengan jujur. Mana kelihatan lebih rapat ukhuwah? Ya? Betul kan? Maknanya kita rela untuk tidak ada ukhuwah. Sebab tu kita suka, sebab secara psikologi tuan-tuan, sebenarnya rapat ni dia bukan jasad rapat tuan-tuan. Memang sebenarnya hati kita rapat. Maka kita senang untuk rapat. Saya buat contoh ya. Muslimah jauh nak tanya payah. Kalau kita cross jalan dengan isteri kita. Isteri kita dia suka pegang ke ataupun kita depan dia belakang? Payahlah musik. Kata kita tanya dia orang boleh jawab kan. Orang lelaki ni kadang dia tak berapa perasan. Agaknya apa ya? Dia suka pegang ke tak? Ya? Ni payah kalau tanya laki-laki kan. Jawapan tu tak dapat betul. Kalau kita tanya muslimah, dah walaupun dah lama kahwin, memang nak dia pegang. Baik, semua yang saya kasih sekalian, muslimah, isteri kita lah maksudnya, dia suka kita pegang dia ataupun dia pegang kita. Dia pegang kita. Yalah tak kira lah tu aja. Ya, insya-Allah ya. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, okey? Dia pegang kita ya. Okey, bila dia pegang kita, kita bagi tangan tu dia rasa macam secure. Baik. Kita pun cross jalan. Bila cross jalan, dia pegang kita lagi. Dia nak sangat satu barang. Kita tak berkenan langsung barang tu. Abang, saya nak sangat. Jak kahwin sampai sekarang daripada abang dulu kerja tak ada gaji besar, sekarang gaji dah besar. Saya nak sangat barang tu, tak mahal mana pun. Kita kata tak payah. Kita sebut je tak payah tuan-tuan, apa dia buat kat tangan kita? Nampak? Tuan-tuan perasan dah? Rupanya yang pegang tadi bukan sebab nak dekat, tetapi hati yang dekat. Bila dia mula rasa jauh, dia tak boleh pegang dah. Kalau kita pula pegang dia, dia buat apa? Nampak? Tadi dia bukan mainlah abang, tolong pegang I rasa secure, rasa disayangi. Tapi bila dia tak dapat sebab hati dia tak senang, dia lepas. Kita pegang dia, dia tepis. Menunjukkan bahawa rapat kita bukan sebab rapat, tetapi sebenarnya hati yang terlebih dahulu rapat. Dan kalau kita rasa payah nak rapat, sebenarnya kita sedang mempersiapkan kita yang tak nak rapat dengan saudara kita. Sebab rumah Allah, saya nak tanya tuan-tuan, kalau di rumah Allah umat Islam tak boleh berkasih sayang, tolong bagi saya cadangan, di mana kita akan berkasih sayang? Mall. Saya tak tahu tuan-tuan, saya dah hilang. Kalau kita di sini, saya tak nak berkasih sayang, it's okay, saya tak nak berkasih sayang. Okey, kita cari tempat lain. Mana tuan-tuan? Pasar malam? Kedai mamak? Jawapannya apa dia? Tak ada. Dan sebab itulah tuan-tuan, kerana kita ada rumah Allah, kita telah ada jamaah. Tetapi setiap jamaah, kalau tanya apa perlu ada pada masjid kita, kita tak tahu bahawa sebenarnya dalam sebuah masjid mesti ada kasih sayang. Daripada kasih sayang, tadilah baru datang duit sebenarnya. Daripada kasih sayang, barulah imarah. Sebut semua jawapan kita tadi, dia ada pada terasnya adalah kasih sayang. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya kira kita buat malam ni kan satu perjuangan besar sebenarnya. Ya, datang walaupun geram kan, masih geram kan. Ceramah-ceramah je lah, tapi kenapa nak kena panggil kami? Tak tuan-tuan, kita hanya cuba untuk mengamal apa yang Nabi suruh. Dan alhamdulillah pada malam ni semua yang dikatakan, paling tidak kita dah duduk dengan rapat-rapat. Tuan-tuan cuba bayang, kalau orang tak Islam lalu jogging, dia nampak kita macam ni, apa dia rasa tuan-tuan? Ya? Itu ke jawapan dia? Kan? Sebab kita tak pernah buat, sebab tu kita tak tahu apa dia rasa kan. Sebenarnya tuan-tuan, dia akan
Cemburu, ya Allah, bestnya dia orang Islam. Kami tak ada tempat yang kami boleh duduk rapat berkasih sayang. Kalaupun rapat mungkin ada kepentingan, ada duit, ada kawan, tak ada duit, selamat tinggal. Tapi dia tengok kita, Masya Allah, yang duduk dengan rapat. Tetapi kenapa selama ni? Sebab tu tuan-tuan, cuba bayang. Kita datang, kita duduk. Sebab bila kita rapat, tuan-tuan dengan orang sebelah tadi senyum ke tak tadi? Ha? Tak ada kan? Kadang-kadang ish kan. Tuan-tuan, kalaulah saya ada juga masjid kan, dia kata ustaz, di qaryah kita ni jamaah tak rajin datang, ustaz bagi sikit kat dia orang ustaz. Saya dengar lah, saya nak bagi macam mana yang ada ni memang yang datang. Kalau saya bagi, yang jadi mangsa yang datang, yang tak datang dia tak dengar. Sebab itu pada saya, Masya Allah, kita ada tanggungjawab. Apa tanggungjawab kita? Kita faham, dalam Masjid Nurul Ikhlas mesti ada kasih sayang dan aku mesti bagi sumbangan. Dan siapa yang nak menjaga, mengambil amanah ini, aku mesti membangunkan kasih sayang. Aku mesti berusaha tentang kasih sayang. Baik, saya nak baca satu hadis. Tapi kalau tuan-tuan izin, tuan-tuan tak izin, saya just skip je. Hah? Boleh ke tuan-tuan? Allah baik sungguh. Tempat lain tak boleh tuan-tuan. Cukuplah Ustaz. Apatah lagi tinggal 5 minit lagi. Allahu Akbar kan. Ya. Ha? Okey baik. Dalam satu, kalau kita tengok dalam Riyadhus Shalihin, ya, saya tengok Riyadhus Shalihin, ada satu bab. Dan dalam itu ada dibawa banyak hadis, tapi saya nak baca satu hadis saja pada waktu penalti ni. Hadis ini daripada Shaddad ibn Aus dan diriwayatkan oleh Imam Abu Isa Tirmizi dalam Jami' dan Imam Ahmad dalam Musnad. Kata Nabi, tuan-tuan saya nak boleh baca ke tak ni? Bila saya baca ni ilmu tuan-tuan. Bila saya baca ni jadi ilmu tuan-tuan. Dan ilmu akan bernilai bila kita, itu semua kita tahu kan? Baik, sekarang saya baca. Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Sekali lagi. Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Saya terjemah ke? Semua nak kena minta izin waktu penalti ni tuan-tuan ya. Salah garisan pun dah memang fail. Baik. Apabila apabila ahabba sayang ar-rajulu seorang lelaki akhahu saudaranya falyukhbirhu hendaklah dia beritahu annahu sesungguhnya dia menyayangi saudaranya. Baik, Tuan Haji, boleh kita nak praktik sikit? Tuan Haji, saya sayang Tuan Haji kerana Allah. Masya Allah. Baik, Tuan Haji Amran, saya dan Tuan Haji Amran baru amalkan satu hadis Nabi. Dan tuan-tuan, apa kata? Tuan-tuan tolong buat benda yang sama pada paling tidak 6 orang sekeliling tuan-tuan. Tuan-tuan memang rasa geli-geleman, memang rasa ya Allah tak apa nak keluar, ya. Tapi tuan-tuan, saya sedang cerita, inilah Nabi buat. Sebab itulah masjid Nabi menjadi masjid yang hebat, bukan kerana bangunannya tetapi kerana isi yang dibangun oleh Nabi. Bila lagi kita nak buat malam ni tuan-tuan? Kalau saja esok macam orang terkejut pula kan. Tapi kalau kita buat pada malam ni tuan-tuan. So berapa orang tadi? Berapa orang? Minimal 6 orang, seorang kena cakap saya sayang, kalau haji-haji lah, kalau abang-abang lah, kalau adik-adik lah, kalau ustaz, mungkin siapa-siapa lah sebut dan kita jawab balik. Dia tak boleh jawab macam ni tuan-tuan. Sebab dalam hadis tu, bab itu kata apa dikata dan apa dijawab. Dia tak boleh, saya pun, no, fail. Sebab dalam Islam tuan-tuan, bab salam tuan, bagi salam, jawab mesti sama atau lebih. Ingat tak? Baik. Saya akan bagi masa 1 minit tuan-tuan, 60 saat. 6 orang,
6 orang tuan-tuan di sekeliling tuan-tuan. Saya doa tuan-tuan sebab Nabi yang suruh, bukan Zul Ramli tuan-tuan. Tuan-tuan buang Zul Ramli. Ingat, oh Nabi suruh dan masjid ini, surau ini, surau Nurul Ikhlas. Perlu ada benda ini, jom kita buat dan ini jadi asas insya-Allah untuk surau kita menjadi lebih baik. Tak ramai yang marah, cepatlah duk ceramah-ceramah lagi kami nak. Okey, saya faham tadi. Okey. Saya bagi masa tuan-tuan, please setiap orang dan saya doa orang yang buat ni panjang umur tuan-tuan. Okey, saya bagi masa bermula sekarang. Cakap je pada orang sebelah. Muslimah tak buat pun. Itulah nampak. Oh, buat. Orang belakang tak buat pun. Buat. Tak boleh. Dia kena. Saya sayang je. Kat mana? Ada kat mana? Malakor. Patutlah. Mana dia? Masya Allah. Okey. Tajuk saya sayang haji. Saya nak cukup bagi panjang umur juga tuan-tuan. Cukup. Saya sayang haji kerana Allah. Saya sayang haji kerana Allah. Okey. Lu tak boleh insya-Allah, insya-Allah pula dah. Sebab tak apa nak keluar tuan-tuan. Ya muhabbati. Saya sayang haji kerana Allah Taala. Baik, masya-Allah. Haji saya sayang, masya-Allah. Kerana Allah. Okey, baik. Baik. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya nak tanya tuan-tuan. Tengok. Beza laki-laki dengan perempuan. Beza tuan-tuan. Orang lelaki aku sayang kau, sayang. Tak sampai 20 saat cover 6 orang tuan-tuan. Kalau saya tanya berapa orang tadi? 7. Berkira tuan-tuan. Tengok muslimah tak habis macam raya tuan-tuan dia orang. Sebab tu kita ni kasih sayang memang banyak belajar daripada muslimah, betul. Saya nak tanya tuan-tuan. Saya nak tanya. Ya Allah. Dia orang memang hebat. Ke dia orang selawat dah habis dah. Dia ingat salam-salam macam biasa program kan, salam-salam betul balik dah, masya-Allah. Muslimah belum habis lagi. Baik, semua yang saya muliakan. Saya nak tanya dengan jujur, apa rasa bila orang cakap dia sayang kat kita? Rasa menyampah kan? Rasa apa tuan-tuan? Rasa sebab, rasa lega, rasa apa lagi? Rasa disayangi, rasa dihargai. Cuba bayang tuan-tuan, kalau inilah yang ada dalam surau Nurul Ikhlas. Tak payah ceramah, orang akan datang. Masya Allah, bestnya Pak Haji itu. Dan dia akan duduk. Tak payah suruh, dia akan jadi jamaah kita tuan-tuan. Hari ini, Masya Allah, untuk makluman tuan-tuan, ada jamaah yang qaryah ni, malam tadi dia mimpi masuk neraka tuan-tuan. Mimpi masuk neraka, biasalah tuan-tuan mimpi masuk neraka, mimpi mati. Dia pun datang ke surau. Tengok ada kuliah rupanya, dia pun duduk ya, dia seorang-seorang sedih. Lepas tu ada makan. Kita pula tengok ni sebab kambing lah datang ni. Ya Allah tuan-tuan. Walaupun dia mimpi masuk neraka tuan-tuan, dia kata tak apalah aku masuk neraka pun tak apa. Kita silap banyak semua yang dikasih sekalian. Sebab kita tak nampak inilah fungsi sebuah rumah Allah. Rumah Allah adalah untuk kita membina kasih sayang. Sebab itulah tuan-tuan, kita wajib beri salam. Kan? Kita wajib beri salam. Cakap macam mana? Ya, tak buat lagi asumsi. Tuan Haji, asumsi. Tuan Haji, tak. Tuan Haji, asumsi, assumption. Kita sangka kalau aku cakap, kita tak buat lagi pun tuan-tuan. Tapi kita buat satu blok, kalau aku buat nanti rasa geli. Dah. Baru kita buat sebentar tadi. Itu pun belum ikhlas betul-betul, baru cakap je. Tuan-tuan dah rasa lega. Cuba yang kalau betul-betul apa rasa dalam hati? Okey, saya tanya bukan ustaz. Ada cakap dengan siapa tadi? Rasa apa? No? Tak ada geli pun.
Nampak tak? Kita menjangka, Tuan Haji. Kita selalu kalau aku senyumkan, mesti dirasa bahawa, tak, kita ni banyak jangka, sangka. Kita buat je sebenarnya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tuan-tuan, jangan fikir orang luar dulu. Kita ni. Kita orang luar yang jarang jumpa. Memanglah terkejut tengah berjalan. Bro, saya sayang you. Haji pula cakap tu, Masya Allah. Dia mula takut keliling. Kita cakap pada orang yang memang ahlinya, tuan-tuan dulu. Supaya menjadi model, jadi contoh. Ya? Begitu Tuan Haji maksudnya. InsyaAllah. Baik, semua yang dikasih sekalian, Masya Allah. Itulah kata waktu penalti tadi. Sekarang saya dah drag masa yang sepatutnya, kan. Semua yang saya muliakan. Jadi kerana itu, apabila kita mendapat jawatan dan kita sama-sama nak melaksanakan kasih sayang, buatlah pelaburan untuk itu. Siapa yang memimpin, imam kita kena lebih senyum berbanding orang lain. Pemimpin kita yang ada di sini perlu lebih senyum, lebih mesra berbanding orang lain. Kalau tak masakan Nabi sebut dalam hadis, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi, orang beriman itu satu sifat, dia mesra dan mudah dimesrai. Tak ada baik, kata Nabi, orang tak mesra dan orang payah nak mesra dengan dia. Dia payah nak mesra dengan orang nak mesra, kata Nabi, tak ada kebaikan bagi orang itu. Baik, semua yang dikasih, okeylah, saya kira, saya harap saya dah menyampaikan apa yang sepatutnya. Ya, pengurusi bila dah keluar tu takkanlah penceramah tak faham lagi, kan? Sebab betul, sebab memanglah saya faham sebab pihak masjid, pihak ahli jawatankuasa dia sangat jaga jamaah dia, takut nanti saya terlebih akan ada tercedera dari sudut masa, kan. Paling tidak pun makanan kita mungkin dah agak sejuk sedikit, ya. Memang dia dah setting tu memang cantik je waktunya. Jadi supaya nanti makanan kita, sebab nanti kadang-kadang orang kata dah lepas waktu dia punya tu, kan, tak ada selera nak makan, kan. Jadi insya-Allah banyak lagi sebenarnya yang kalau kita tengok, kita baru amal satu, tapi kalau kita tengok, masya-Allah, saya sangat cemburu kerana hebatnya Nabi membangunkan kasih sayang. Boleh ke kalau saya nak tutup dengan satu kisah? Memang ini memang terlajaklah sikit. Boleh ke? Baik, sungguh, ya Allah. Tempat lain marah dah ni sebenarnya, ya. Ha? Oh ya, kan saya lupa, masya-Allah. Saya teringat Masjid Surau Sabirin saya lagi, masya-Allah, ya. Baik. Kisah ni kisah yang saya petik daripada khutbah mimbariyah, ya, dibaca khutbah ini oleh Syekh Abdul Hamid Kish. Saya sandarkan kat situ je dulu, dia punya tu. Dan kisah dia adalah kisah ni kisah biasa je, tuan-tuan, tapi dia memberi satu gambaran. Kisah ni adalah kisah bagaimana satu hari Sayyidina Ali di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Bila zaman pemerintahan Sayyidina Umar, maksudnya apa, tuan-tuan? Rasulullah dah wafat beberapa tahun. Maka dia pun tidur dan dia bermimpi. Ya, dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu, ya, azan dilaungkan dan dia pun pergi ke Masjid Nabi. Dan dia masuk dalam Masjid Nabi, Nabi menjadi imam. Ya. Ya, kita tahu kalau kita direzekikan untuk mimpi melihat Nabi, Nabi sebut dalam hadis, man ra'ani fil manami faqad ra'ani yaqzatan fa inna syaitan la yatamathalu bi. Ya, banyak riwayat daripada ulama hadis, kata Nabi, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, itulah aku, kerana syaitan tak pernah boleh menyerupai aku, kata Nabi. Jadi cerita dia ni mimpi ke jaga, tuan-tuan? Alhamdulillah, lega saya, ya. Sebab bila dah lewat malam ni, tuan-tuan, dah macam mimpi ke jaga dah tak tahu dah, kan. Baik. Maka yang menjadi imam adalah Rasulullah. Dan Sayyidina Ali duduk di belakang bersama dengan sahabat yang lain, mendengar langsung bacaan Nabi, mendengar langsung Nabi bertakbir, mendengar langsung dan bersama dengan rukuk dan sujud Nabi. Sampailah salam. Dan bila habis para sahabat duduk agak lama, ya, dan kemudian seorang-seorang berlalu pergi, maka Sayyidina Ali pun berlalu pergi. Bila Sayyidina Ali berlalu pergi, di pintu masjid ada seorang lelaki memegang buah tamar, segugus tamar. Dan dia kata, ya Ali, khudh hadha, ambil ini dan beri pada Nabi hadiyatan, sebagai satu hadiah, dan diberikan kepada sahabat yang masih ada di masjid.
Maka Sayyidina Ali pun berjalan jumpa Nabi, ya Rasulullah, ini ada hadiah tamar. Dan kemudian, baik, apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi buat sama macam Nabi buat ketika Nabi berada, ketika Nabi hidup. Apa Nabi buat? Nabi pergi kepada para sahabat dan Nabi suapkan tamar ke mulut setiap sahabat. Tuan-tuan jangan kata kami pun memang Ramadan begitu. Sayyidina Ali, Masya Allah, bersama dengan Nabi. Suap, ya, seorang makan. Syukran ya Rasulullah. Masing-masing suap. Sampai akhir sekali, masih ada beberapa tamar di tangan Sayyidina Ali, maka Nabi petik dan suap ke mulut Sayyidina Ali. Saya sebenarnya best kalau saya dapat bawa tamar, kita praktik malam ni. Tapi selalu tertinggal. Katanya nasi karang. Tapi tak apalah. Kita letak dalam kita punya minda dulu. Kita letak, ini masjid yang aku nak, ya. Masjid yang aku nak bina macam ni, insya-Allah. Maka Sayyidina Ali kata apa? Ketika dia disuap buah tamar tu, Sayyidina Ali rasa, masya-Allah, aku tak pernah jumpa tamar yang sesedap ini. Saya tambah sikit tuan-tuan. Lebih sedap daripada isup tayuk. Atau saya tambah, tuan-tuan jangan kata, ada tambah-tambah dah. Maknanya sedap sungguh lah nak cerita, sedap sungguh. Maka Sayyidina Ali bila dia rasa dalam bau sedap, maka dia cakap pada Nabi, ya Rasulullah, zidni. Boleh tak Rasulullah tambahkan aku? Nabi pun petik dan suap ke mulut Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali pun nganga. Ketika mulut dia nganga dan tamar benar-benar nak masuk, azan dilaungkan. Tersentak. Terbangun Sayyidina Ali. Allahu Akbar. Kita pun kadang-kadang pernah macam tu kan. Mimpi best. Azan. Allahu Akbar. Tak sempat. Baik. Tak apa. Dan Sayyidina Ali bila dia mimpi Nabi, siapa pun pernah mimpi Nabi, kita akan orang itu akan rasai pengalaman. Masya Allah. Dia satu pengalaman, dia tak boleh bangun melainkan dia menangis. Dia akan keluar perkataan, ya Rasulullah, aku rindu pada engkau ya Rasulullah. Rindu pada Nabi. Maka dia pun bersiap pergi masjid. Sekarang siapa tadi? Siapa khalifah? Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Naufal. Baik. Maka Sayyidina Ali pun masuk. Sayyidina Umar menjadi imam. Dan kemudian pada ketika itu habis solat, maka sahabat pun ada seorang-seorang lah lama, ya, sahabat lebih lama mereka duduk, kemudian baru mereka ada urusan, mereka pergi. Maka Sayyidina Ali pun ada urusan pergi. Ni betul ke mimpi tuan-tuan? Alhamdulillah. Saya risau sungguhlah ni. Dan Sayyidina Ali pun keluar di pintu masjid. Ada seorang lelaki yang memegang tamar dan dia kata, ya Ali, khudh hadha, ambil ini dan berikan kepada Sayyidina Umar, kepada Amirul Mukminin sebagai satu hadiah, dan dihadiahkan kepada sahabat yang lain. Maka Sayyidina Ali pun, dia pun tak berapa ingat mimpi tadi tuan-tuan. Ya, dia macam deja vu. Dia masuk, dia jumpa Sayyidina Umar, maka dia cakap, maka Sayyidina Umar buat macam yang dia tengok Nabi. Sebab Sayyidina Umar akan cuba sedaya mungkin ikut Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar sedaya mungkin ikut Nabi. Maka Sayyidina Umar pergi pada setiap orang dan suapkan. Masya Allah, suapkan. Habis. Sampai pada Sayyidina Ali. Maka dia suap Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali kata, Masya Allah, memang sedap sungguh, dia tak pernah makan sesedap ini. Itu bukan saya, ada orang lain iklan kan. Macam Yusuf Tayyub ke? Ya, lebih sedap daripada Yusuf Tayyub. Maka Sayyidina Ali dia dah habis satu dan dia kata pada Sayyidina Umar, zidni ya Amirul Mukminin. Wahai Sayyidina Umar, boleh tak tambahkan aku? Maka Sayyidina Umar pun petik. Dia pun nak suap ke mulut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun nganga. Tapi kata Sayyidina Umar, wahai Ali, sekiranya Rasulullah menambah kamu buah tamar ini, aku tambah engkau buah tamar ini. Saya ulang. Ya Ali, lau zadakan Nabi, la'azidannak. Wahai Ali, kalaulah Nabi tambah buah tamar ini untuk engkau, aku tambah buah tamar ini untuk engkau. Tersentak Sayyidina Ali.
Aku tak pernah cerita siapa mimpi ni. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, kalau kita baca tentang manakib, kelebihan Sayyidina Umar begitu banyak. Tersentak Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali berkata, anazal wahyi, ada wahyu lagi ke? Sampai tahu apa aku punya mimpi. Dan Sayyidina Umar kan dibacakan hadis, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Baik, tuan-tuan, part akhir itu just saya nak tambah cerita aja. Bukannya esok kena tengok mimpi. Tak. Bukan itu moral of the story. Bukan itu, tuan-tuan. Nak baca mimpi orang tu, baca mimpi orang ni. Tak. Tapi moral dia apa tadi? Kasih sayang sehingga mampu menyuap makanan. Semua yang dikasih sekalian, alangkah indah sampai tahap itu. Dan siapa yang nak mengambil amanah, benalah benda itu. Dan setiap kita, marilah sama-sama support benda ini. Untuk kita membina jamaah yang ada ukhuwah dan kasih sayang. Cukuplah sekadar itu, semua yang dikasih sekalian. Semoga bicara kita pada malam ini ada baik dan manfaatnya. Terima kasih semua pada semua yang hadir dan bukan sekadar hadir tetapi sangat supporting untuk menjayakan program kita pada malam ini. Dan yang kedua, ini mesti saya cakap pada semua yang saya muliakan, saya bercakap pada tuan-tuan, saya berdiri di hadapan tuan-tuan, pasti ada perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku saya yang tak sesuai dengan akhlak Nabi. Perkataan saya kasar yang tak sesuai dengan apa diajar oleh Nabi, maka dengan penuh rendah diri saya memohon kemaafan. Bolehkah tuan-tuan memaafkan saya? Nampaknya 2/3 memaafkan. Ya. InsyaAllah. Jumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.